Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Suaidi dan rakan-rakan sekalian. Saya Hansel Anlaki Charles dari 3 BMMA Seksyen 1, Kumpulan 1. Kumpulan saya akan membentangkan tentang tugasan yang bertajuk LGBT. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan. Seperti sedia maklum, LGBT ialah lesbian, gay, bisexual, transseksual ataupun transgender. LGBT ini telah bertapak dalam negara ini sejak awal tahun 1980-an dengan kegiatan Maknyah dan Pondan. Sesetengah pihak menambah akronim ini kepada LGBTIQ, di mana I untuk intersex dan Q untuk queer. Lesbian merujuk kepada wanita yang mempunyai perasaan seksual terhadap kaum sejenisnya atau disebut juga perempuan homoseksual. Gay ditakrifkan sebagai lelaki yang mempunyai perasaan seksual terhadap kaum sejenisnya dan dikenali juga dengan istilah lelaki homoseksual. Bisexual pula ialah seseorang yang cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Transseksual atau mukhanat ialah seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai anggota jantina yang satu lagi dan menukar organ jantinanya melalui pembedahan. LGBT telah membawa kepada pelbagai isu dan masalah yang berkaitan dengan moral dan kehidupan masyarakat di Malaysia. Penubuhan pelbagai organisasi dan persatuan termasuk beberapa badan NGO menjadikan kegiatan golongan LGBT di Malaysia semakin berani untuk menyuarakan pendapat dan menuntut pelbagai hak dan kebebasan termasuk perkara yang bertentangan dengan negara. Malah, LGBT merujuk kepada gerakan homoseksual yang mendedahkan mereka kepada masalah pelacaran ataupun homoseksualiti dan jangkitan HIV atau AIDS. Gejala lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender telah menjadi cara hidup yang diterima oleh masyarakat luar dan kini sedang menular dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Perkembangan perkara ini semakin rancak apabila golongan ini diberi kebebasan untuk mengenai hak-hak mereka seperti mana hak yang diberi di negara-negara luar. Malah, perjuangan ini diperjuangkan di peringkat antarabangsa menerusi United Nations Human Rights Convention UNHRC dan disokong oleh negara-negara besar dunia. Kesan daripada perjuangan golongan LGBT ini membawa kepada pelbagai masalah dan isu termasuk perilaku jenayah yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Kesan perkembangan LGBT menimbulkan beberapa isu yang mengancam nilai agama, akhlak dan prinsip serta perundangan jenayah syariah. Laporan menyatakan bahawa pelajar sekolah dan juga pelajar institusi pengajian tinggi juga terlibat dalam gejala LGBT ini. Pihak sekolah dan juga pihak institusi pengajian tinggi telah mengadakan beberapa program kesedaran untuk membenteras gejala LGBT ini dalam kalangan pelajar. Pelbagai kajian dilakukan oleh pihak tertentu untuk menganalisis tentang gejala LGBT bagi memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya di Malaysia. Beberapa badan kerajaan telah terlibat untuk menangani kegiatan LGBT seperti tindakan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man untuk membanteras kegiatan tersebut daripada berleluasa. Pewujudan dan penggubalan undang-undang dapat menjadi suatu garis panduan yang betul untuk menghukum individu-individu yang terlibat dalam gejala LGBT ini. Halo, nama saya Erli Jolison dari BMMA S1/2. Hari ini saya akan membentang tugasan yang diberi yang bertajuk fenomena LGBT dalam perspektif hak asasi manusia, gejala atau terbela. Latar belakang kajian ini adalah merangkumi kepada berkaitan LGBT itu sendiri yang bermaksud kepada istilah lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang dikenali
sejak era 1990-an. Isi yang kedua adalah tuntutan kumpulan LGBT ini adalah ingin mendapatkan pengiktirafan dan pengesahan dalam kepelbagaian budaya seksual yang mana membawa kepada kesan buruk. LGBT ini juga terdiri pada LGBTQ+ yang membawa kepada istilah yang sama dan digunakan untuk memperjuang bagi tuntutan ini tersebut. Perkara LGBT ini berlaku sama ada dalam persekitaran, sekeluarga maupun kejiranan. Seterusnya, homoseksual terbahagi kepada dua, yaitu istilah lesbian dan gay. Lesbian pula merujuk kepada golongan wanita yang mempunyai perasaan terhadap wanita, dan sebaliknya juga gay merujuk kepada lelaki yang mana mempunyai perasaan terhadap lelaki. Perkara ini menunjukkan bahawa perbuatan melanggar hukum alam, iaitu hubungan sejenis. Kesannya daripada LGBT ini ialah kes jenayah seperti pencabulan dan pendarahan seksual kanak-kanak, seperti kejadian yang menimpa kepada Robert Kedek. Kejadian lewat pada wanita juga berlaku, iaitu kes Sarah White Norman dan Mary Vincent yang mana telah dipaksa untuk membuat pengakuan bagi perbuatan terkutuk tersebut, di mana perkara ini boleh didapati pada bahan artikel yang menerangkan mengenai LGBT dan diterbit pada 2016. Yang telah digariskan di sini sebanyak 6. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan mereka bermula dari umur 13 hingga 21 tahun kerana mereka merasa awal dewasa bila mereka mendapat kebebasan dan berdikari daripada keluarga. Yang kedua, kurangnya penghayatan agama juga antara faktor berlakunya penularan LGBT ini. Kerana kelemahan dalam amalan agama turut menyumbang kepada masalah ini. Okay, seterusnya, konflik dalam keluarga. Masalah dalam keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan rakan sejenis. Yang keempat, kekurangan komunikasi antara ibu bapa. Kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa dan kasih sayang yang diluangkan kepada anak-anak menyebabkan mereka mencari kasih dan sayang daripada rakan-rakan sejenis. Seterusnya, perhubungan yang rapat dengan bapa berbanding ibu. Ini berlaku kerana kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibu sejak zaman kanak-kanak, menyebabkan remaja LGBT mula menjauhkan diri dan mencari rakan sejenis yang boleh berperanan sebagai ibu. Okay. Terakhir, kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan dengan anak-anak. Disenaraikan ialah sebanyak 4. Yang pertama, pemerhatian terhadap persekitaran remaja dalam sosial. Hal ini kerana remaja pada zaman ini sudah terdedah dengan persekitaran sosial yang sangat tidak dikawal dan tercemar dengan LGBT ini. Selain itu, kelompok LGBT ini sedang bergerak aktif dalam persekitaran masyarakat dan sudah mula bersuara tentang hak-hak asasi mereka, dan seterusnya menjadikan objektif kali ini untuk menghalang remaja ini terus mengikuti perkembangan LGBT dalam masyarakat. Okay, yang ketiga, memantau perkembangan setiap masyarakat tentang fahaman dan reaksi masyarakat tentang LGBT. Daripada data ini, ia boleh memperolehi maklumat demi maklumat apakah yang masyarakat faham tentang LGBT ini, dan seterusnya apakah reaksi masyarakat tentang LGBT. Yang terakhir, pembelaan ibu bapa terhadap anak mereka yang bergejala LGBT menjadi salah satu objektif yang membuatkan mengapa ibu bapa ini menjadi permasalahan terhadap sosial anak-anak mereka. Doktor, nama saya Sunjasun dari BMMD S1/1.
Sekarang saya nak tunjukkan teknologi gajah LG. So, teknologi gajah pagi ini kita menggunakan dua langkah untuk memperkenalkan gajah tersebut, iaitu gajah perpustakaan dan soal selidik. Kajian perpustakaan, kita menggunakan perpustakaan atas talian iaitu Google Scholar dan Ramah Hikmah Internet sebagai sumber utama untuk merujuk maklumat yang so, kita boleh cari maklumat dari internet lah. So, secara fizikal seperti monograf dan buku juga digunakan. Bagi soal selidik, sebanyak 100 orang responden termasuk warga UTM dan orang awam menyertai sesi soal selidik atas talian dengan menggunakan Google Form. So, data dari soal selidik terus menukarkan secara automatik kepada bentuk graf dan data file supaya lebih mudah dipahami. So, kita menggunakan skala Likert disebabkan mudah ditapir, data yang banyak mudah diperoleh, maklumat daripada responden mudah dianalisis, responden berani memberi tindak balas terhadap aspek yang soal, mempunyai tahap boleh kepercayaan yang tinggi sehingga 85%. Ini ialah skala Likert. So, ini setuju, dia pasti, dia setuju, saya tidak setuju. So, ini sokong dia. So, 4, 3, 2, 1. Salah dia. So, skala Likert mengandungi 5 skor yang perlu dijawab oleh responden bagi setiap soalan. Cara menganalisis data, so macam mana kita nak analisiskan data, so kita guna formula ini. 100 unsur jumlah unsur bagi jumlah keseluruhan darab 100%. So, contoh bagi 17 kurang 13 jumlah 13, so 100 bagi 13 bagi 30 darab 100%, so 56.667%. Itu dia formula dia. Hai sir, nama saya Mona Krishan Nalaki Danapan. Saya dari BMMA Section 1 and Group 1. Sekarang saya akan menguraikan tentang definisi kata kunci LGBT mengenai topik yang dipertengahkan iaitu fenomena LGBT dalam Pasifik asasi manusia bergejala atau terbelah. Kata kunci yang digariskan adalah bergejala dan terbelah. Ini kerana tujuan mengendali kajian adalah untuk mengetahui adakah fenomena LGBT menjadi satu masalah kepada masyarakat Malaysia ataupun diterima secara bulat. Bagi perspektif dunia golongan LGBT, ini dikategorikan sebagai library dan diterima di kebanyakan negara Eropah. Ini kerana fahaman mereka terhadap golongan LGBT ini tidak menjadi ancaman terhadap masyarakat mereka walaupun mendapatkan tentang dari setengah pihak bahawa golongan LGBT ini merupakan kelumpuhan yang melakukan perbuatan luar perbuatan semula jadi manusia. Gejala perlakuan dan tabit yang bertentangan dengan sistem kehidupan normal seseorang manusia telah menjadi suatu perkara yang biasa di dunia amannya dan Malaysia khasnya. Malah perkara ini perjuangan ini peringkat antarabangsa menerusi United Nations Human Rights Confederation dan disokong oleh negara-negara besar dunia. Tambahan pula, golongan LGBT ini antara utama menyumbangkan kepada AIDS, LCD dan HIV. Seterusnya, dari pandangan masyarakat Malaysia, isu fenomena LGBT dianggapkan bergejala dan ditentangkan kuat oleh semua pihak kerana telah melanggar hukum Islam secara terang-terangannya. Isu ini menjadi sebuah masalah besar dari sudut syariah Islam kerana mengikut syariah Islam, pembuatan perkahwinan sesama jenis adalah diharamkan di dalam Islam dan umat ditentukan untuk mencegah segala untuk keguguran.
walaupun ditentang oleh masyarakat Malaysia terhadap sekelintir masyarakat Malaysia yang menyokong golongan yang melakukan perbuatan songsang ini pada masa yang sama, beberapa ahli Malaysia juga seperti Datuk Tun Ibrahim Tun Man telah menyarankan bahawa tindakan yang tegas perlu diambil ke atas mana-mana figura termasuk pertubuhan yang mendaftarkan yang cuba untuk mengiktirafkan dan mempertahankan perlakuan LGBT dengan melalui keadaan manipulasi prinsip hak asasi manusia. Beliau juga mengesahkan kabinet untuk mendesak sesuatu kenyataan rasmi oleh Perdana Menteri berhubungan sekatan secara menyeluruhkan dilakukan terhadap sebarang bentuk promosi berkaitan dengan LGBT di Malaysia. Sekian, terima kasih. So, kita teruskan kepada Jabatan Kekajian mula dengan demografi. So, dalam soal sendiri ni kita ada umur dia merupakan yang golongan 18 hingga 25 naik 61.4%, yang 26 golongan 26 sampai 35 ada 20%, yang kuning dan purple ni ada 10%. Dan akhirnya ialah 8.6% iaitu 26 sampai 55. Dan Tina just setengah 50% laki, 50% perempuan. So, dan bangsa tu kita boleh tengok dalam pie chart ni Melayu ada 50 orang responden, Cina 8, India 5, lain-lain 7. So, ni ialah patusan dia. So, yang paling banyak Melayu 21.4%, yang kurang tu, yang paling kurang tu India 2.2. So, tahap pendidikan dalam pie chart ni kita boleh tengok 91.4% adalah sarjana muda. Paling banyak 36 orang responden. Paling kurang adalah PMR iaitu 1.5%. Pekerjaan yang banyak orang dalam golongan kuning tu iaitu pelajar. Manakala yang paling kecil kurang tu adalah golongan hijau iaitu lain-lain. Soalan-soalan yang berkaitan fenomena tu. So, adakah anda mengetahui maksud LGBT iaitu lesbian, gay, transsexual dan bisexual? So, 98.6% orang kata ya. Saya tahu. Manakala 1.4% dia tahu maksud LGBT. Soalan kedua, adakah anda pernah berhubung dengan golongan lesbian, gay, transsexual dan bisexual LGBT? So, dia pun setengah. 50% ya, 50%. So, ini 50-50. Dengan responden 50 orang ya, 50 orang tidak. Soalan ketiga, adakah anda menyokong LGBT? So, banyak orang dalam sangat tidak setuju, iaitu 39 orang responden yang menduduki 55.7%. Dan yang manakala yang paling kurang iaitu setuju 3 orang responden saja menduduki 4.3%. Tengok ini.
So, soalan keempat, adakah sekeliling anda terdapat golongan LGBT? Yang paling banyak kata dengan tidak setuju mempunyai 21 orang responden, manakala yang paling kurang iaitu tidak setuju iaitu 6 orang responden saja. So, yang sangat tidak setuju ni dia menduduki 30%, ratusan. Tidak setuju tu 8.6%. Adakah soalan kelima, adakah golongan LGBT ini perlu diberi kebebasan yang merata dengan masyarakat sekeliling? Boleh tengok graf bawah ni. Yang yang banyak orang pilih sangat tidak setuju iaitu satu 30 orang responden menduduki 42.9%, manakala yang paling kurang dia ada dua, tidak pasti dan tidak setuju, 6 orang responden tiap tu, dan yang menduduki 8.6%. Adakah anda, yang keenam, adakah anda akan berkawan dengan golongan LGBT? Dalam data kita boleh tengok yang paling banyak sangat setuju 21 orang responden menduduki 30%. Yang paling kecil itu tidak setuju 4 orang saja. So dia menduduki 5.7%. Yang ketujuh, adakah anda merasa marah atau benci ketika menghadapi golongan LGBT? Banyak orang kata sangat tidak setuju mempunyai 26 orang responden menduduki 37.1%. Yang paling kurang adalah setuju. Setuju mempunyai 5 orang responden menduduki 7.1%. 8. Adakah anda merasai golongan LGBT akan membawa impak negatif kepada masyarakat? Dan graf ni kita boleh tengok, data ni kita boleh tengok yang paling banyak orang kita pilih 5. Lepas tu saya setuju dengan 31 orang responden menduduki 44.3%. Yang paling kurang kecil tu nombor 4. Nombor 4 tu setuju dan 8 orang saja menduduki 11.4. So, ke-9, adakah pembelahan ibu bapa terhadap anak yang LGBT merupakan punca penyebaran golongan? So, dalam graf ni kita boleh tengok banyak orang pilih 5 dari 25 orang responden menduduki 35.7%. Kalau nomor 1 tu paling kecil iaitu 5 orang saja, 7.1%. Yang last tu second last. Anda merasai kurang kasih sayang dari ibu bapa akan menyebabkan anak melibatkan diri dalam LGBT. So, banyak orang pilih nombor 3 iaitu 20 orang responden menduduki 28.6%. Itu tidak pasti. Yang paling kecil itu 5 orang, nombor 4 7.1%. Yang akhirnya, yang soalan terakhir, adakah anda merasai nasihat dan kasih sayang daripada ibu bapa dapat membantu anak yang berpengaruh dengan LGBT untuk kembali normal? So, banyak orang kata sangat setuju lah. Nombor 5, 28 orang responden menduduki 40%, manakala yang paling kecil nombor 1, 6 orang responden saja
menduduki 8,6% yang sangat tidak setuju. Ini sangat tidak setuju. Selamat sejahtera, nama saya Manoj Kumar Krishnan daripada 3 BMMA S1/2. Hari ini saya ingin mencarangkan tentang langkah dan cadangan penambahbaikan dalam isu fenomena LGBT dalam perspektif hak asasi manusia, gejala atau terbela. Antara langkah yang diperlukan untuk menangani isu ini adalah diwujudkan garis panduan penguatkuasaan dan pendakwaan yang standard dan mudah diikuti. Seterusnya, Standard Operating Procedure iaitu SOP yang sangat diperlukan bagi menghalusi langkah-langkah penguatkuasaan dan pendakwaan. Selainnya, menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT. Seterusnya, Badan Legislatif Negara perlu mengemukakan suatu peruntukan baru yang bersifat khusus menyentuh tentang kesalahan-kesalahan melibatkan LGBT. Kemudian, kerajaan di peringkat Persekutuan dan Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri hendaklah lebih progresif tetapi inklusif dalam merangka membahas dan meluluskan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan isu LGBT dan bersifat tegas antara isu ini. Seterusnya, menambah bilangan staf dan peralatan operasi ketika operasi dijalankan. Okey, kesimpulannya gejala LGBT ini adalah merupakan kanser yang boleh merosakkan masyarakat kita sekiranya gejala ini tidak ditentang dengan lebih keras. Gejala ini juga merupakan sesuatu yang dilarang dan ditentang dengan keras dalam mana-mana agama sekalipun. Ini kerana tegasnya di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan fitrah. Lebih-lebih lagi dalam era globalisasi dan media hari ini, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh. Oleh itu, kita hendaklah sama-sama menangani masalah LGBT ini dengan bersungguh-sungguh kerana besar kemungkinan ia akan menular terhadap masyarakat kita dengan sangat tinggi. Sekian, terima kasih.